Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum sekali lagi. Selamat berjumpa untuk pagi ini. Sesi webinar kita sekali ini kita akan conduct dalam dua bahasa lah, tuan-tuan dan puan. Thank you for joining us this morning. We have a very interesting topic for this morning. We already heard about it. But we have an expert here yang akan bercakap mengenai ayam Belanda, ya. So kita ada, kalau tuan-tuan dan perempuan mempunyai sebarang persoalan, boleh gunakan chat kolom kita ataupun question kolom kita untuk bertanya kepada expert kita, ya. So di skrin sekarang ni ialah tajuk sebenar kita punya webinar pagi ni, melestarikan industri perternakan ayam Belanda di Malaysia. So the expert yang akan bercakap mengenainya ialah Dr. Azri. So kalau tuan-tuan dan perempuan ingat, ya, dalam 4-5 minggu yang lepas kita bercakap pasal ayam kampung, ya. Lepas tu Dr. Azri bercakap juga tentang combating the diseases in livestock, ya. So pagi ni kita jemput sekali lagi Dr. Azri untuk bercakap specifically on perternakan ayam Belanda di Malaysia. Mungkin pernah tahu, mungkin ada yang tahu apa ayam Belanda, mungkin yang first time dengar ayam Belanda, ya. So before saya bagi the audience to Dr. Azri, let me just introduce Dr. Azri sekali lagi, ya. Pada yang dah kenal, welcome back. So Dr. Azri graduate daripada Universiti Pertanian Malaysia pada masa itu dalam bidang veterina. Dia ada Masters of Philosophy in Molecular Epidemiology, University of Reading, UK. 35 tahun berpengalaman bekerja di Jabatan Veterina dan bersara sebagai pengarah, ya, pengarah veterina di Kelantan. And currently he's practicing his field. Dan Dr. Azri juga terkini ialah sebagai seorang penasihat, ya, penasihat kepada Persatuan Ayam Belanda Malaysia. So nanti Dr. Azri akan bagi tahu juga apakah persatuan ini, tujuan persatuan ini ditubuhkan dan sebagainya, bagaimana nak menjadi ahli dan sebagainya. Baik, sebelum tu kita let us dengar talk yang akan diberikan oleh Dr. Azri mengenai melestarikan industri perternakan ayam Belanda di Malaysia. Silakan Dr. Azri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Fazia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Saya mengucapkan terima kasih lagi sekali kepada MPC kerana telah beri ruang dan peluang untuk saya menyampaikan satu topik yang berkaitan dengan industri perternakan di negara kita lah, khususnya perternakan Belanda. So hari ini kita akan bincangkan tentang melestarikan industri perternakan Belanda di Malaysia. So kalau nak melestarikan, sustaining the peternakan Belanda ni, sebenarnya yang Belanda ni dah lama sustain lah. Sejak zaman Portugis menjajah tu sampai sekarang ni ada je ayam Belanda di kampung-kampung tu. Cuma ayam Belanda lama tu kita panggil heritage, dia asal yang lama tu dia apa ni taklah sebaik ayam Belanda komersial yang ada sekarang. Jadi kalau kita nak bincangkan tentang peternakan Belanda ni, eloklah kita jadikan dia sebagai satu industri. Sebab itu kita bagi topik melestarikan industri peternakan ayam Belanda di Malaysia. Next. Okey, inilah gambaran di lapangan, gambar lokal ni semua daripada ahli persatuan kita. Saya ini sebagai penasihat kepada persatuan. Nama asalnya Persatuan Peternak Biru Malaysia. Tapi ada isu tentang nama ni, ada orang kata biru lah, ada kata kalkun lah, ada kata ayam Belanda lah. Jadi istilah yang standard untuk haiwan ni adalah ayam Belanda. Sementara mereka selesaikan penamaan untuk pendaftaran lah. So dalam persatuan ni ialah asalnya lah kumpulan dalam Facebook Club Peternak Ayam Belanda Biru ni. Kemudian kita telah ambil inisiatif bukan persatuan ni supaya kita bersatu hati lah, sambil membincangkan isu-isu berkaitan dengan peternakan, jual barang, jual itu dan supply, market supply semua dalam persatuan tu. Kita harap kita ada satu platform yang boleh kita bawa agenda kita ke peringkat atas. So inilah gambar
peternakan yang ada yang bela depan rumah. Rumah ini kawasan rumah bandar ni, kalau tengok di bawah ni. Kalau yang serius tu, yang serius tu 1,000 benda bela. Dan ada yang belum macam ni kan. So nampaknya dia sesuai lah dalam beberapa keadaan. Next please. Jadi dalam perbincangan ini saya akan cerita sikit tentang latar belakang dan status apa yang ada setakat yang kita tahu. Kemudian kita terus masuk bagaimana nak melestarikan peternakan Belanda ni. We are talking after that is how to set the strategy, macam mana nak sustain the industry ya. So setakat ni yang Belanda ni bukanlah komoditi strategi pertanian. Kalau berbanding dalam sumbangan peternakan dalam KDNK sebanyak 15 bilion ataupun 14.6%. Ayam Belanda ni sangat sedikit. Sebenarnya kita tak tahu nilai dia, belum ada kajian, tapi sangat sedikit. Tapi di latar belakang tu Malaysia adalah net export poultry produk. Poultry menjual daging ayam hidup lebih kurang 500 juta. Produk ayam 600 juta dan ayam proses pun 5 juta. Lebih kurang 1.2 bilion sebenarnya. So sangat besar. Jadi model pengeluaran ayam peternakan yang Belanda sekarang ni yang ada ni ialah lebih kepada pertanian yang tumpang-tumpang lah, not really serious, di mana ada pembukaan tanah baru ya. So apa yang ada selit-selit di situ lah. Matlamat mereka yang ternak ni ialah untuk mendapat potensi peternakan itu sebagai meningkatkan pendapatan pengusaha, meningkatkan atau menambahkan pendapatan pengusaha. Kebanyakannya itu dia ada kerja lain, tapi ini sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan. Tumpuannya sekarang ialah tentang kecekapan dan mengoptimalkan keuntungan. Dan mereka ni sangat kreatif sebab ada beberapa pencabaran dalam peternakan ni. Pertama makanan dan penyakit. Ada sebuah tempat macam di bandar tu ada masalah space. Jadi mereka kreatif. Jadi mereka cuba optimalkan ini untuk mendapatkan keuntungan. Dan marginnya dikatakan besarlah. Itu mengikut apa yang diberitahu. Tapi belum ada kajian mendalam tentang margin sebenarnya, keuntungan sebenarnya. Jadi produk ni dia sebab dia kelihatannya sebagai niche market. Jadi keuntungannya tinggi ni sebabnya adanya faktor-faktor lepas tu hiliran ya. Ayam Belanda ni dagingnya itu dijadikan dalam usaha makanan. Jadi marginnya itu tinggi dekat situ lah. Next. So ini adalah beberapa baka ayam Belanda yang terdapat di negara kita ni. Quite common kalau kita tengok lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. Kalau kita tengok makhluk ni cantik je. Itu ada orang pelihara dia. 1-2 ekor sebagai haiwan kesayangan di rumah lah. Okay, dia cantik dan tengok dia elegan. Inilah menarik minat pada mulanya orang menternak tu sebab dia cantik. Tapi sebenarnya daging ni so baka yang macam bronze turkey, daging dia sedap. Saya dah beberapa kali makan. So baka yang atas ni macam bronze, white turkey ni dia ada unsur-unsur darah ayam Belanda liar lah yang dibawa masuk ni. So itu yang dikata istilah heritage tu. Kita juga ada heritage turkey, tapi kita kata ayam Belanda kampung yang dulu-dulu tu. Mungkin daripada zaman Portugis dulu lah agaknya. Yang bela kecil-kecil tu kan. Tapi yang itu yang sedap. Dia equivalent macam ayam kampung iaitu sedap. So yang lain tu baka komersial yang diternak untuk mendapatkan dagingnya. Next please. Doktor, dia ni ayam ni kalau kita tengok kalau dikembang tu dia cantik. Tapi ada masa dia dikuncup. So masa bila dia decide kembangkan dia punya ekor? Masa bila dia kuncupkan ekor dia tu? Dia kita panggil ayam Belanda ni ada satu tabiat lah, dia panggil gigal lah. Menggigal, kalau orang putih kata gergel. So menggigal tu dia akan macam merak dia kembangkan dia punya tu ekor dia tu ya, nampak cantik tu, dia nak show off. Dia sebab tu dia elegan. Nak show off. Okay, dia terkejut. Dan kalau dia terkejut dia akan dia akan kluk ramai macam dia berselawat. Oh yes. Sebab sedikit tentang sejarah ayam Belanda ni, dia very interesting. Dari segi
etimologi dia dari segi bahasa dia, kita boleh susu galur dia punya asal-asal ni. Dan ayam ni kadang-kadang misnomer lah, salah diberi nama. So, ayam ni pertamanya mula dikenali oleh orang Inggeris, dia berkata ayam Belanda, rupa dia macam ni. Sebenarnya ayam mutiara, ayam mutiara yang ada tanjak tu. So dibawa oleh pedagang-pedagang Turki, sama Ottomania itu dipedagang di bawah England. England masa tu kalau Christmas dia tak makan ayam ni, dia makan angsa swan ataupun itik, masa tu belum dikenal. So kemudian dalam pengejaran ke dunia baru, mereka berhijrah sini sampai di Amerika, baru dia nampak ayam Belanda yang sebenar, yang liar tu. Itu yang apa tu ayam Belanda yang sekarang ni lah kan. Sebenarnya sebelum tu zaman apa ni Spanyol ataupun Portugis benua Afrika ni, mereka dah bawa ayam Belanda ni ke Eropah, kemudian didagangkan di India lah. So oleh kerajaan Mughal pada itu, dia telah tertarik pada ayam ni, jadi dia beli ayam ni. Kemudian daripada sini agaknya dia bawa zaman Portugis atau Belanda, Belanda ada sekejap di tanah Melayu, ni ayam dibawa ke tanah air kita lah. So di tanah air kita tu namanya berbeza-beza mengikut tempat. Nah, itu yang persatuan kita tengah fikir, nak buat ayam piru ke, ayam kalkun ke, atau ayam Belanda ya. Ayam Belanda ni nama standard dalam bahasa Malaysia. Ayam piru ni banyak nama dikenali di bahagian utara. Dia berkaitan dengan nama orang Portugis. Yang Galinha de Peru kata, ayam tu. Ataupun ayam dari Peru. Kemudian masa Belanda menjajah Indonesia dan datang Malaysia, dia bawa ayam ni dipanggil Perla de Inde, ataupun ayam dari India, sebab diingat daripada gua ini. Itu Perancis. Dan yang Belanda ni dia kata Calicut Hun. Hun ni ayam, Calicut ni nama negeri di India. So ayam dari India, sebab di Turki ayam Belanda ni panggil India. Di India dipanggil Turki. Okay. Jadi kependekannya di kalkun. Jadi orang Belanda yang jajah di Indonesia dia pakai kalkun. Jadi di belah Johor tu ramai orang Indonesia, orang Jawa, dia pakai kalkun. Dan budak-budak sekarang kalkun. Bukan karkun. Karkun tu orang dakwah. Dan budak-budak hipster sekarang dia panggil ayam keluk-keluk je, sebab bunyi dia keluk-keluk dia tu. So ada 4 nama. Sebenarnya 4 nama ni kita boleh exploit lah dalam marketing di penjenamaan untuk ayam Belanda ni. Next please. So menarik dia punya sejarah dia kan. So apa yang ada di negara kita setakat ni, ayam Belanda kalau mengikut banci tak ada pun dalam banci, tetapi dalam daftar PBS, Perkhidmatan Haiwan statistik yang terbaru, terdapat lebih kurang 13,000. Saya rasa ini angka yang underestimate lah. Mungkin lebih sikit, 20 ke 20,000. Jadi kalau kita nak bandingkan dengan ayam kampung yang ada sekarang, ayam kampung titik 10 juta dan 8 juta. Kalau nak banding dengan ayam komersial tu dekat 200 juta tu tak terbanding lah. So dia cuma 1.36% pengeluaran ayam dari segi poultry-nya. Burung puyuh pun dah 2 juta. So yang terdekat ialah Arnab. Yang Arnab ada 17,000 dan sekarang ni kita tengok promotion untuk ayam untuk Arnab ni rancak juga lah. Itu satu perkembangan yang baik lah. Jadi pesaingnya Arnab. Jadi kalau kita tengok dalam data-datanya world punya figures, kebanyakan industri ayam Belanda, kebanyakan negara cuma 5% saja. Kalau kita nak capai taraf 5%, tak tahu berapa, dalam perkiraan kita harus ada lebih kurang 500,000 ayam Belanda, dan kadar extraction, maknanya ayam Belanda ni sebab orang jual untuk daging, katalah 80% tu dijual, cuma tinggal 100,000 saja. Ya, 100,000 ni kalau dikembangkan lagi mengikut kiraan yang minimum dengan kadar bertelur 20 biji setahun, padahal dia boleh bertelur sampai 40 hingga 60, dan kadar dia boleh sampai anak menjadi dewasa cuma 60%, boleh ada 1.2 juta. Atau nak mencapai 500,000, kalau kita betul rancang-rancang, kita boleh dapat lebih macam tu kalau ada program. Next please. So ini yang perlu kita fikirkan nanti bagaimana kita nak sustain pergerakan ni. Nak tambahan lagi sedikit pandang. Mengikut survey yang kita buat, kita ada buat survey kita di web ni. Kalau siapa yang nak lah boleh masuk dan join survey ni kita dapat. Nah, kalau kita lihat di sini, saiz peternakan kita kebanyakan di bawah 50 ekor. Ya, di bawah 50 ekor. Ini standard. Even di Bangladesh pun, di beberapa negara Afrika pun,
Di India pun kebanyakan peternaknya ialah yang di bawah 50. Dan kita ada lebih kurang 23% spesifik kita ni yang bela 100 ekor bawah, dan ada juga 1-2 yang bela 1,000. Ada seorang tu bela 3,000, dia tak join semester kita ni. Kita miss dia punya data lah. So maknanya boleh kalau kita nak commercialize kan. Populasinya kecil, 50 ekor, dan kebanyakan, bukan kebanyakannya, ada, kalau tak silap saya 2/3 dia punya better lah, sebab telur ayam Belanda ni orang tak makan lah macam telur ayam komersial atau ayam kampung. Jadi telur ni dia akan diramkan sama ada secara natural atau menggunakan filter untuk ditetaskan, dapatkan anak dan meneruskan berlangsungan. Telur dia mainly untuk pembiakan lah dok. Telur dia mainly untuk pembiakan. Basically kalau orang beternak tu dia membiakan. Ya betul. Jadi penternakannya di halaman rumah atau di dalam kebun-kebun pertanian lah, kebun-kebun sawit atau kebun getah. Ya, walaupun daripada survey itu mengatakan mereka ni sepenuh masa, maksudnya ni bekerja di seorang, dia tak upah orang lah. Itu sepenuh masa. Tetapi pendapatannya mulai menambahkan atau meningkatkan pendapatan sebab mereka ni ada kerja lain. Di samping itu mula dengan hobi-hobi. Next please. So ini kita nak tengoklah sama ada dia boleh berkembang sampai komersial. Ini adalah pasaran ayam Belanda. Dia nampaknya niche market lagi pada masa ni. Jadi pada hari-hari perayaan seperti di Bali, Christmas, dan untuk ni orang Melayu dah pandai ni, Thomas sebelah utara ni dah pandai makan ayam Belanda, dan majlis-majlis tu dia ada ayam Belanda di depan meja tu, dan ada juga yang telah menjual dan sebagainya dalam bentuk makanan kari dan ya. Jadi tempoh perhatian Belanda ni kalau nak ikut hayatnya lebih sampai 3-4 tahun pun, tapi di tempat ni kita ni biasanya kurang daripada 2 tahun atau habis-habis pun setahun setengah. Selepas tu dia akan jual lah sebagai daging. Jadi usaha tempoh hayat untuk pasaran 6 bulan. 6 bulan ni kira slow kalau banding kalau kita pakai komersial, kita sampai 4-5 bulan boleh jual lah. So, yang kita punya lebih kurang 6 bulan dengan berat 5 hingga 7 kg seekor. Ini kadar kemampuan membeli. Kalau kilogram besar-besar pun 10 kg nak bayar 250 RM25 sekilo, rasanya orang garu-garu kepala jugalah. Tapi kalau 5-7 ni dalam 100 lebih, dia beli dah. Itu pun mahal, dan satu kaedah yang ahli kita ada buat ialah menjual sekilo-sekilo dalam bentuk package macam ni, RM45 sekilogram. Lebih mahal daripada daging lembu atau mahal sikit pada daging daging arnab. Yeah. Jadi penawaran dengan pemasaran harga ni akan ditentukan oleh penawaran dan permintaan nanti, permintaan dan juga penawaran dia akan automatik. Tapi pada masa ni harga dia mahal sikit lah, RM45. Next please. So ada yang jual telur, pasaran telur, ada jual telur ayam Belanda untuk ditetas, dan ada jual anak ayam Belanda, day old sebagai benih. Jadi strategi melestarikan peternakan ayam Belanda ni tak boleh lari lah, sebab menteri-menteri pertanian kita dulu dah kata pertanian adalah satu perniagaan, ada yang kata pertanian adalah satu ibadah, tapi peternakan ni adalah satu perniagaan, bukan hobi-hobi, memang untuk bisnesnya. Jadi perlukan satu strategi komersial yang baru nak buat ni. Kita kena difikirkanlah nantinya. Jadi ayam Belanda ni khususnya untuk makanan fungsian, just for to enjoy the meat, nak rasa teksturnya, nak rasa kesedapannya. Dia tak ada khas kalau makanan Belanda ni jadi muda ke, collagen dan sebagainya. Nanti orang tertentu je beli. Tak, kita nak semua orang makan, menikmati daging tu. Ya. Jadi buat duit daripada tenaga untuk buat duit ni, untuk make money dari jual ternakan ialah bekerjasama dengan industri makanan. So ada produk daripada hasil daging. Ada satu lagi peringkat, iaitu pemprosesan, industri industri hiliran. Nanti kita akan tengok apa yang kita boleh buat. Jadi ini sesuai sangatlah dengan peranan Ministry of Agriculture, Food Industry. Dah ada agriculture component, production, lalu ada food industry itu. Ini cantik. Jadi ayam model ni suit sangatlah dalam dalam Kementerian Pertanian dan food industry ni. Jadi peternakan ni bukan main, dia dalam perkara yang penting. Dia bukan hobi Jadi pasal pengratan dia akan lebih penting bila dia dah masuk dari segi komersial. Next please. Yang ini perlu
perlu kita terapkan kepada peternak kita lah. So jadi strategi kita masuk terus pada strateginya. Strategi kita bukan nak planning terus nak menternak nak beli banyak-banyak, nanti produk tu terlebih tak tahu nak buat apa lah, ada lambakan dan sebagainya. Kita kena createkan demand, ya. Jadi demand ni ramai orang tak tahu, jadi kita kena jual produk ni sebagai nak kata bukanlah alternatif, tapi sebagai menambahkan variasi dalam makanan rakyat Malaysia ni. Jadi salah satunya sebagai alternatif daging puteri dan juga pasaran ceruk. Dia kena sikit ceruk. Sebab apa, kalau dia nanti dia murah, nanti dia sambung dengan ayam, daga ayam, nanti dia ada competition itu. Dia kena mahal sikit pada ayam, tapi tidaklah mahal lebih daripada daging lembu. Jadi ada orang ada peluang untuk merasai, menikmati daging ayam ni. Jadi kita meluaskan dari pasaran ayam Belanda perayaan, sebab ayam Belanda ni kita dah tahu tadi untuk Deepavali, Christmas, Thanksgiving dan perayaan tertentu, kepada ayam Belanda pengeluaran yang biasa-biasa, yang hari-hari itu boleh dapat. Kalau tak boleh dapat seekor, boleh 1 kilo atau setengah kilo gitu. Ini kita boleh belajar daripada transformasi berkenaan kambing pada tahun 2003. Pada masa tu, sebelum tu 2003, orang tak makan kambing pun. Ada reason je tak makan kambing. Pening kepala lah, darah tinggi lah, apalah semua kan. Tapi bila Pala ni, dia bagi satu switch, kemudian orang semua nak makan ayam bekar daging kambing. Sampai sekarang ni, kalau ada kenduri pun orang tanya ada kambing tak? So kita nak buat ayam Belanda tu macam ni. Ada ayam Belanda tak? Dia kata kan? So, ya, seperti majlis-majlis hari jadi dan keluarga ni, elok ada satu seekor ayam Belanda atas meja tu sebagai anchor dia kan? Anchor. Dan kita cicip beramai-ramai lah. Jadi satu lagi ialah memperbagaikan cita rasa kulineri tempatan kita tengok tadi, dan untuk itu semuanya akan mantap, berkesan jika rantaian pemasaran tu kukuh lah. Dan ini agensi-agensi kerajaan seperti Pharma, LPP, dia boleh mengambil peranan ni. Misalnya pada keadaan bekalan lebih, dia tak habis, dia ada pasaran pemampan dengan memfrozen. So berat dia 5 kilo, yang gulai ni RM250 minimum. Ini di Pahang ni saya ambil ni. Di Pahang ada yang sebelah utara 300 harganya. Seiko yang dalam 5 kilogram. Next please. So yang kalau kita tengok, kita boleh explore lagi pelbagaikan cita rasa kulineri tempatannya. Contohnya kalau nak kata macam nasi belau gulai serati ni masih lagi niche. Ini orang Negeri Sembilan ya, yang banyak laris, yang banyak pandai makan ni orang Negeri Sembilan je. Negeri lain tak ada. So masih lagi niche. Nampak? Okey. Boleh. So jadi sekarang kita tukarkan daripada itik ni kepada ayam Belanda. Demikian juga ni yang tadi nasi lemak, masak lemak cili api ni. Ini Negeri Sembilan. Yang bakar kan, famous. Yang ini kita tukar kepada ayam Belanda. Ya. Dan di Kelantan, nasi belau itik gulai serati, itik ni. Ini everyday breakfast di Kelantan. Everyday breakfast. Dulu masa saya di Kelantan, tinggi 80 sen sebungkus dengan seketul daging. Sekarang dah tinggi 50 sen. So masih lagi everyday punya tu. Yang inilah kita nak buat untuk ayam Belanda. Demikian juga macam tongmo, kemarin orang Komputia dan Kelantan. Sosis lah basically, sosis. So menggunakan daging kan. So boleh kita letakkan daging ayam Belanda dalam tu. Dan ini pun tak jauh daripada makanan Inggeris kan. So dengan kaedah-kaedah ini kita pelbagaikan, insyaAllah ada permintaan yang besar untuk daging ayam Belanda. Next please. Doktor, dari segi tekstur ayam Belanda ni kan, dia sama ke dengan ayam-ayam yang kita, yang ayam komersial ni kan? Dari segi tekstur dia ataupun rasa dia ada kelainan yang, ada orang yang majority tak suka ke apa ke, dari segi tekstur dan rasa dia tu? Saya tak, yang itu saya cita rasa Asia untuk Belanda ni saya tak tahu. Itulah kita ingat nak buat survey lagi. Penerimaan ayam Belanda ni nanti kita buat survey. Tapi dia teksturnya berlainan pada ayam komersial lah, definitely. Dia liat-liat, kenyal-kenyal sikit dan kasar-kasar sikit. Lepas tu dia ada 2-3 flavor lah. Yang belah kakinya tu flavornya lain, yang belah dadanya lebih lain, lebih lembut dan gebu, juicy. Tapi kalau di tempat kita ni, kalau kita digulaikannya sedap sajalah. Sebab taste tu cover up oleh gulai kan. Macam ni kalau roasting tu macam ni, dia bergantung pada sos yang digunakan. Yang ini adalah hasil tempatan sebenarnya. Hasil tempatan, contohnya macam bacon ni kan. Nama bacon pun orang
takut nak makan, tapi boleh buat bacon ayam Belanda. Itu daging paha tu yang liat-liat sikit tu boleh dibuat bacon, dan boleh selai ni untuk sarapan, untuk makan dengan sekeping roti high fiber pula tu. Jadi bagus sebab daging Belanda ni tak lemak. Bertambah sihat lah kan. Kan jadi sihat. So kita kena tambah nilai lah. Jadi untuk golongan-golongan tertentu, kalau yang nak hipster tu kita buat ala western macam ni. Okay, ini daripada local producer juga ni. Okay, next please. Okay, kalau nak tempatan tu macam tadi lah, gulai-gulai tu. Jadi strategi pengeluaran pada ni, kita nak menambah kebilangan peternak, meningkatkan bilangan pegangan. Tadi kita tengok pegangannya 50 ke bawah kan. So kita harap boleh mencapai 100 lah. 100. Kalau dah 500 ni baru kita kira komersial lah, 500 hingga 1000. Ini kira nak berbanding 500 ekor ayam dengan biasa dengan ayam Belanda, dia punya 500 ayam Belanda ni besar ni, jadi banyak. So kalau kita boleh capai dalam 100, kita boleh kata industri lah. Of course, bila dah 1000, 3000 ni dah commercialize. Mereka sudah besar macam tu. So, kita perlukan bakar baru yang import, dan kita perlu harap ada agensi atau kementerian yang berkaitan, dia ada bangunkan pusat pembiakan, ada sikit R&D supaya ayam Belanda ni dapat, bakanya dapat berkembang, produktivitinya dapat berkembang. Next please. To our audience out there, kalau ada apa-apa soalan, please kemukakan pada Dr. Azhari. This is your opportunity. Kalaulah kata nak start bisnes ayam Belanda, mungkin ada nak tanya dari segi kesihatannya, penyakit yang selalu kena ayam Belanda, macam mana boleh ke kita buat kandang ke untuk ayam Belanda ni, please ask question. This is your opportunity untuk tanya soalan-soalan itu. Mungkin nanti satu hari kita berminat nak start bisnes ayam Belanda kan, doktor? Or we should join your persatuan. Join persatuan kita, insyaAllah kita kepada semua orang. Nanti kalau ada khusus kita tawarkan lah untuk mereka. Sama ada yang tak boleh ayam Belanda. Jadi salah satu lagi saya jadi penternak ayam Belanda. Okay. Di rumah boleh ekor daripada boleh kucing. Salah satu lagi kita kena tingkatkan produktiviti ayam Belanda. Ini berkaitan dengan bakanya, baka yang baik yang sesuai lah kita perlu bawa masuk, dan kita perlu buatkan kadar pertukaran makanannya yang memuaskan, dapat saiz yang lebih baik dan telur yang banyak. Dan tentang pemakanan ini satu bidang yang luas. Oleh sebab ayam Belanda ni untungnya dia boleh 50% dari dietnya boleh tumbuh-tumbuhan. Dia tak dedak saja. Jadi macam hasil dapur tu sayur-sayur, dan juga kalau kita tanam rumput di rumah tu boleh diberi makan. Dan of course teknologi peternakan moden ini disebabkan kekurangan pekerja, bolehlah diterapkan dalam peternakan tu. Dan dari kesihatan, ini kita kena bangunkanlah, termasuk dalam security ladang, iaitu amalan-amalan baik untuk mengelakkan ataupun memelihara daripada ternakan daripada diseram penyakit. Ini adalah buku yang saya tulis masa COVID dulu tentang penyakit ayam Belanda. Dia di sini edisi COVID ni. Saya rasa salah. The only one book edisi COVID. Jadi kalau nak buku ni beli je, tak baca pun tak apa. Nanti 10 tahun boleh jual lah sebab dia jadi collectible. Jarang-jarang ada reference on ayam Belanda kan. So this is something unique lah untuk kita buat reference kalau kita really into the business nanti kan. Ya betul. Ini kapasiti saya sebagai next please. Kapasiti sebab saya bagi ceramah tentang kesihatan. Jadi dah asyik bagi ceramah sama, saya buat buku lah. Now kita lihat ada satu buku yang terperlu, iaitu urusan ayam Belanda. Ini kita tengah usahakan, insyaAllah tahun depan mungkin ada senaskah buku tentang bagaimana nak menternak ayam Belanda. Ternak bukan 2-3 ekor, berternak untuk mencapai 500 ekor. Itu target kita. Jadi program, satu lagi inisiatif untuk menggalakkan peternakan ialah program yang kita fikir sesuai dalam meningkat atau menambahkan pendapatan golongan B40 di bandar kecil lah, bandar besar tak boleh, atau golongan petani ataupun Pelda, Fekra, Rizda, Kada, Mada, ini petani-petani yang dalam ni kita boleh syorkan untuk meningkatkan pendapatan. Cadangan itu ialah 10 ekor satu rumah, 10 rumah dalam satu kampung atau satu Pelda, satu mukim, ataupun 10 kampung satu mukim, atau satu Pelda tu ada 1000 ekor sekurang-kurangnya. Inilah dia boleh dalam kabel sawit, dalam kebun getah. Itu kita bagi latihan, mungkin bagi rebah sikit dan pendidikan
bagi makan awan. Kemudian yang penting beli balik sebab kita takut pasaran tu nanti sudah beli balik dan ataupun digantikan dengan telur sebagai macam pawang. Kukuhkan rantaian pemasaran supaya marketing tu boleh sekurang-kurangnya di sekitarnya. Kalau tak, yang kita beli balik ni kita akan ikhtiarkan, kita akan jual. Saya akan tunjukkan programnya. Dan perlu ada sedia khidmat nasihat dan bantuan teknikal di situ tentang pemakanannya, tentang kesihatannya dan mengukuhkan capaian perkhidmatan kesihatan daripada pejabat veterina. Saya nak tunjuk bagaimana perkara ini boleh berlaku dengan satu model next please yang pernah dibuat oleh Jabatan Perkhidmatan veterina nanti ya. Jadi pelannya mudah aja. Kalau bermula dengan 10 ekor, 8 ekor dijual masa 6 bulan sebab ayam Belanda dia bila masuk 6 bulan dia dah boleh jual lah. Jadi ada 2 ekor lagi ni dipelihara masuk bulan ke-7, dia akan bertelur, menetas dalam masa 28 hari atau 1 bulan. Bulan ke-8 dia dapat anak dah. Daripada 2 ekor tu kalau dia bertelur 20 biji saja, 20 ni minimum. Ya 20, kemudian 50% saja yang hidup. Dapat 20 ekor. 20 ekor ni dilestarikan pada tahun berikutnya dan seterusnya kita boleh dapat gantian anak Belanda 20, 40, 80 bila tahun keempat lebih kurang akan dapat 100. Cukup untuk yang 10 rumah, 10 ekor 10 rumah tadi kan. Dengan pendapatan dijual dalam 8,000. Kalau nak pendapatan 1,500 sebulan kena bela 320 ekor. Lebih kurang macam tu. So ini saya nampak model yang menarik lah. Next please. So model ni betul, ayam ni dia bertelur sehari sebiji ke, sehari 2 biji ke, hari-hari bertelur ke, macam mana dia punya pattern bertelur? Dia tak bertelur, dia selang sehari. Selang sehari 9 hingga 10 biji ke begitu, kemudian dicuti, lepas tu dia baru bertelur macam tu. Oh, okey. Dia sekali bertelur tu 9 ke 10 biji, banyak sekali. Boleh. Okey, so okey, nanti kita buat khusus menternak yang Belanda, kita boleh tanya berbiji, berat dia berapa gram, 90 gram, berapa kandungan dia. Okay. Alah, curiosity. Okey. So saya optimis program ni boleh berjaya sebab dulu pada tahun 70-an Jabatan Veterina ada buat program payung ni, apa nama rancangan ayam berkelompok, di mana kita Veterina ada 5 pusat peternakan ayam dan penentasan. Dan mereka menyediakan latihan. Lepas latihan tu peternak tu bawa balik dia bela 200 ekor. Yang kemudian ada bantuan keuangan daripada bank kalau dia nak lah. Saya ingat lagi masa saya praktikal tahun 70-an tu di Kuala Pilah ada 30 peternak yang bela 200 ekor ni. Kemudian dibeli balik, diproses, dipasarkan mula-mula oleh veterina. Saya ingat pada wang amanah bersilap. Dihantar pada sekolah-sekolah asrama penuh, pada tentera, kamp tentera, kepada agensi-agensi kerajaan lah. Kemudian kat Nafas masuk dan ambil alih. Dan kejayaan ini bergantung kepada ada khidmat kosongan yang sangat berjaya iaitu kawalan penyakit pleurum asal kepada skrim akreditasi MyGap sekarang ni. Sistem amaran ladang ternakan ni apa itu ya. Itu ini asal ni lah kawalan penyakit pleurum untuk ayam tu dan juga inilah vaksin sampah ayam yang terkenal yang Malaysia dapat hasilkan untuk mentransformkan peternakan ayam komersial daripada itu. Itu vaksin-vaksin di Commonwealth ni Malaysia terkenal lah hasil Jabatan Veterina sendiri. Ya sekarang ni dah macam-macam vaksin komersial ada. Next please yang ada kan. So ini dengan semuanya ini rancangan tu berjaya dan kita lihat sekarang contohnya syarikat penjual ayam goreng yang terkenal sekarang ni pun dia buat skim macam tu. Jadi skim payung ni dia ada peserta yang bela sampai 40,000, 80,000 dengan margin keuntungan seekor RM2. Maknanya sekali harvest dalam masa sebulan RM80,000. So itulah yang diperkenalkan oleh Jabatan Veterina Belanda itu. Maknanya boleh berjual. Jadi kalau ayam Belanda ni kalau kita buat macam tu insya-Allah boleh. Dan selepas pada itu kita perlu juga pembangunan manusia. Ya. Boleh kita ambil satu soalan. This is a very interesting question, Doktor. Kan ayam Belanda ni bunyi bising. So dia kata ada cara tak ni dari Puan Nur Fazilah Hashim, dia tanya ada cara tak untuk hindarkan bunyi bising ayam Belanda ni? Yang bunyi klok 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 kan bising kan, bila dia ramai-ramai tu lagi bising. Okey, saya jawab ini. Dalam kajian survey kita ada tanya adakah ni masalah apa kacau ganggu. Ada seorang dia jawab. Jiran dia macam ni lah, dia tak suka bunyi bising. I think kita kena fikir begini kan. Kalau dalam anjing kita boleh kita panggil apa docking lah operasi tu. Kita buang anak tekak tu dia tak bunyi. Kadang anjing tentera tu
hutan, dia masuk hutan dia tak boleh menyalak, nanti musuh nampak dia blocking. Ayam Belanda ni kalau kita nak blocking, satu mahal, kedua kecil, lepas tu dia banyak. Ketiga kan, sebenarnya bunyi dia ni menarik lah, bunyi keluk-keluk ni. Kan kalau kita kata, kalau ada satu video tunjukkan. Ada satu video tu dia tunjukkan, dia masuk ladang tu, dia kata, Allahu Akbar, keluk-keluk-keluk. Dia berselawat, bayangkan dengan sekali kita selawat, 1,000 menjawab, berapa banyak pahala dia dapat. Kan? Itu kan ada positif saja. Rugi kita tak dengar dia keluk-keluk. Menarik sebenarnya. Dia dapat. Jadi mungkin tidak kita tidak bela dia di kawasan perumahan lah kot kan. Bila banyak mungkin dalam kebun yang besar ada tanahnya kan. Ya, tapi dia bagus untuk kawan musuh ni, dia atau orang maling atas rumah kan. Kalau maling nak mencuri rumah dia dah bunyi dah bagus. Kedua, kalau kita buang suara ni kadang menyalahi apa ni, akta apa ni, animal welfare tu. Sebab animal dia tak dia tak stress dia punya natural habitat dia tu kan. Maaf saya, tapi saya rasa it's not that easy lah nak buat tu. Jadi latihan ni perlu kita, apa yang persatuan sedang buat ni latihan mereka asas. Kadang-kadang kita bekerjasama dengan JPV dan kita sangat berterima kasih lah dengan JPV Pulau Pinang ni, Dr. Anum. Dia ni aktif lah, peneraju dalam ayam Belanda ni nampaknya. Kadang-kadang kita bergabung dengan Pulau Pinang, kadang-kadang kita buat sendirilah khusus. Dan kita dah cakap dengan ahli kita, lepas ni yang datang khusus tu asas, dia tak boleh datang lah. Kita bagi peluang pada orang lain dan mereka ni harus pergi kepada kursus termaju yang khusus untuk misalnya pemanen beradas, perindukan, pemakanan, pembiakan dan sebagainya. Tapi dengan syarat password dia 200 ekor. Boleh sikit-sikit susah. Ya, betul lah tu. Tak ekonomikal. Pembangunan kompetensi pegawai sokongan agensi berkaitan ni kita bangunkan bersekali. Kadang-kadang perkhidmatan mereka diminta tu mereka bolehlah menyampaikan perkhidmatan dengan baik. Ini yang berlaku di Pulau Pinang lah. So, mereka buat khusus ni almost every year. Dan kita berterima kasih lah pada JPV Pulau Pinang dan insyaAllah kita sedang melihat Pahang lepas ni kita nak buat, dan saya dah berhubung dengan Dr. Siti di Negeri Sembilan. Kita nak buat sekali di Negeri Sembilan. Di Perak dan kita jumpa dengan Dr. Suhana itu, dan insyaAllah bila sekarang ni PKP ni, kalau PKP insyaAllah kita boleh rancakkan lagi. Bila ada kursus kita tubuhkan ahli jawatankuasa untuk peringkat negeri, insyaAllah. Terima kasih. Next. So pembangunan semua makanan sebagaimana saya sebut tadi memang bagusnya sebab ayam Belanda dia 50% sehingga 5%. Tapi ada yang kata sehingga 80% bagi makanan tumbuhan. Ini di peringkat dewasa lah. Ada yang mula start bagi pada umur 2 bulan dan 3 bulan dia dah makan daun-daun. So 50% dia daun. Ini dah jimat. Dan kita tahu di kawasan pertanian kita banyak tanah yang kita boleh tanam dengan pokok rumput napier, ketum ayam, pokok stanglo. Ada yang kawasan Lombong tu dibagi keladi bunting. Ya, boleh dieksploit untuk makan. Ini menjimatkan lagi kos pengeluaran lah. Okay, next please. Jadi untuk kita melestarikan peternakan, nampaknya kita dah macam dah akhir. Kita mungkin ada masa untuk berbincang. Untuk melestarikan peternakan ayam Belanda ni, strateginya lah kita berbeza sikit. Itu kita kena ciptakan permintaan pasaran dulu. Sebab isu yang banyak bila orang nak menternak ayam Belanda ni, even kalau saya proposekan pada agensi tertentu, dia akan tanya ada pasaran tak? Ada pasaran. Ya ke gini tu? Kalau nak kata di Pabali, komuniti India kita tak ramai. Kita jangan estimate orang komuniti India di estate pun dia cari ayam Belanda ni, bukan yang di bandar-bandar saja. Yang di estate pun dia tahu nak buat ayam Belanda pada di Pabali. Mungkin sebab kambing sekarang mahal lah. Kambing seekor 1,000 lebih, 900 paling murah. So ayam Belanda ni dalam 200-300 itu sesuai lah untuk dia. Kemudian Christmas pun begitu, di Semenanjung kita komuniti Kristian pun tak ramai. Dia meraihkan Christmas dan juga Thanksgiving. Dia perlukan ayam Belanda, selama ni import. Sekarang dah ada, mana yang ada kesedaran tu dia macam di Lembah Kelang ni dia order lah daripada peternak kita,
dia nak yang fresh punya contohnya. Ataupun dah ada siap masak macam kawan kita yang buat produk tadi dihantar tu dah ada. Sabah dan Sarawak saya rasa lagi mengkali lagi besar pasarannya. Kita nak tengok. Jadi selagi kita tak ciptakan pasaran ni, ramai orang dia perhati dan lihat dia nak ni kan. Especially yang komersial tu. Kalau tidak komersial dah lama dah masuk, ya. Jadi dia masih tunggu nanti. Jadi kita harap dah ada pasaran, ada permintaan yang bagus, jadi menggalakkan orang untuk menternak dan kemudian merancangkan peternakan dan beri pulangan yang berbaloi kepada peternakan. Isu ni kemudianlah harga lah kita tengok. Sekarang ni harga hidup RM25 sekilo hidup. Kalau dah bersih RM35 sekilo. Dia macam dekat-dekat harga daging lembu nanti saya rasa ekologi pemasaran dengan permintaan dia akan stabilize the harga. Cuma sebagaimana yang kita kata tadi, kalau kita bawa dia satu tapak lagi, angkat dia ke satu makam lagi, iaitu dengan industri industri makanan dengan produk-produk yang kita katakan tadi, produk hipster atau produk lokal yang dipelbagaikan, diperkayakan itu. Jadi benda ni hari-hari macam nasi gulai serati tu, hari-hari breakfast orang makan gulai serati. So kalau boleh hari-hari orang nak makan nasi lemak ada sedikit ayam Belanda begitu ataupun nasi lauk ada ayam Belanda, ataupun yang kelas atas sikit tu nak makan turkey ham, turkey pasmani tu kan, sausage, burger semua tu untuk breakfast, breakfast yang segera tu sesuai. Jadi pembangunan peternakan yang stabil mengembangkan aktiviti hiliran. Jadi kita perlukan pembangunan stabil. Kita kata tadi 100,000 ekor standing. So dalam pusingannya ada 500,000 ekor yang akan dijual lah untuk ni. Sebab yang Belanda ni tak modal. Dan daging dia pun nanti dah tua dia liat sikit. Nanti sudahnya dia jadi burger je. Kita nak nikmat dia daging roast kan, yang semerbak wangi dan lemak dan lempuk tu, kita kena jual jugalah baru dapat duit. Pembangunan modal insan dalam semua aspek rantai ni perlu. Jadi kita tak nak ada lompang dalam melastari itu. Jadi ada produk kemudian tergantung tak boleh nak jual. Kemudian ada peternakan mungkin ada masalah bagaimana nak mengoptimalkan penguruan dengan masalah penyakitnya. Dalam kajian yang kita buat, masalah paling banyak yang dihadapi sekarang ialah penyakit. Sekarang ni tak ada banyak maklumat tak ada. Kita tak tahu sebenarnya apa penyakit yang berlega-lega ayam Belanda di Malaysia ni. Nombor satu sebab bila ada masalah ni diorang tak berhubung dengan veterina, jadi veterina tak ada maklumat untuk dikumpul kita buat perancangan sebab industri itu masih kecil. Dalam program insentif yang sebagaimana saya bagi contoh tadi tu, yang 10 ekor satu rumah, 10 rumah satu mukim, 10 rumah satu 10 ada satu mukim tu, itu kalau kita boleh buat di seluruh negara lah. Sebab bila 10 ekor ni dia tak susah. Bila ada kawasan, bila lepas-lepas macam tu pun boleh. Cuma kena ada kandang lah. Sebab salah satu tabiat Belanda ni, bila dia tidur, dia suka tidur tempat tinggi. Sebab dia perasan bawah tu ada haiwan merayap-rayap lah. Dia takut tu. Jadi kena ada itu. Dia tak macam bela kambing kalau bela kambing ada kandang, ada itu ni banyak modal yang ni. Jadi program insentif ni kita bangunkan daripada success story Jabatan Veterina tu. Kita tengok kalau rancangan ayam berkelompok tu boleh transform peternakan kita dulu orang makan ayam kampung je kepada ayam komersial sekarang. Dia ada transition tu daripada ayam kampung dulu. Zaman saya tu tahun 60-an tu orang nak makan ayam kampung beli ayam sembelih di rumah. Ya, tu ayam putih ni dia orang tak makan, dia panggil ayam karen. Sebab dia ingat ayam tu ada hormon lah, ada kenekaran lah kan. Jadi Jabatan Veterina telah transform kepada ayam kampung kepada ayam komersial. Sebab apa? Sebab senang orang nak berjualan. Kalau nak jual ayam drumstick tu sama je saiz. Kalau ayam kampung ada yang masa tu ada besar, ada kecil, ada yang liat, ada yang muda. Kalau ni sama je saiz, orang senang nak estimate, nak jual. Lepas tu yang pentingnya, skim pada masa dibuat adalah untuk menambahkan pendapatan. Objektif utamanya menambah pendapatan dalam masa tak sampai 2 bulan. Bukan sekarang dah cuma sebulan. Jadi ayam Belanda ni, program ni sama.
nak menambahkan pendapatan pada peringkat ni untuk mencapai 100,000 tu lah. So ini yang saya rasa saya optimis lah kalau diatur dan diprogram betul-betul, ada belanjawan yang cukup, ada kerjasama dengan agensi yang sebagainya, boleh berjaya. Next please. Doktor, Boleh kita ambil soalan ni, melestarikan Doktor. Ada soalan dari Puan Malina Mansur ni, dia kata satunya ada persatuan tak macam mana nak join. Nanti doktor elaborate lah ya mengenai persatuan ni, dia tanya dia nak join macam mana. Yang keduanya dia kata bab penyakit ni doktor, memang betul dia kata sudah mudah sangat mati. Tak ada simptom apa pun ayam Belanda boleh mati. So mungkin ada cara macam mana kita nak avoid kan. Because ayam Belanda ni kalau dia mati besar kan dia punya value dia. Kalau dah mati peringkat nak jual tu rugi, beratus ruginya. Bayangkan kalau 10 ekor mati, beribu. 1,000 lebih kan. Jadi saya nak jawab soalan tu. Sebelum tu saya nak kata ini daripada seorang peternak jaya kita lah, peternak ayam Belanda. Dia kata itulah kita harus mengkalkunkan, di sebab orang Johor dia kata mengkalkunkan peternakan poultry dan pengguna. Pengguna kena familiarize dengan ayam Belanda, peternakan poultry pun kena masuk jangkaan bayar berkaku. Kalau orang di utara kata kita harus mempirukan peternakan Belanda. Tapi saya tak nak gunakan bahasa standard lah. Kita harus mengayam Belandakan kita sedap. So apa-apa hal pun kita kena familiarize, kita kena campaign dan kita kena luaskan, kita kena promote dengan itu. Jadi saya cuma kebetulan ni besar ni saya ambillah sedikit peranan untuk ni. Next. Jadi untuk itu puan tadi saya nak jawab soalan persatuan. Next. Next please. Okay. Tentang penyakit tu, okay, tentang saya ada tulis buku, okay. Ni adalah Persatuan Peternakan Ayam Belanda, masih lagi nak kata ayam Belanda ke ayam Piru, saya kata ayam Belanda dululah. Malaysia bracket, mulanya kita nak tubuh Malaysia. Jadi pertubuhan persatuan SSM, dia kata kalau nak buat Malaysia ni kena ada wakil daripada sekurang-kurangnya berapa negeri, 7 negeri kot. Jadi kita tak ada networking, kita tak menjangkau semua negeri. Kita tak tahu siapa yang ada negeri itu. Kita masih mencari. Jadi setakat ini kita belum dapat lagi. Jadi tapi usaha itu sedang berjalan. Saya travelling lah beberapa negeri untuk mengumpulkan mereka ni. Tuan-tuan yang berminat boleh join Facebook Kelab KELAB, Kelab Ayam Belanda Turki Piru itu. Lebih kurang boleh masuk dan tengok di situ mereka berkumpul. Sesiapa saja boleh jadi ahli dan mereka dipelawa untuk menjadi ahli. Siapa saja, tak kisahlah. Pelajar ke, pensyarah ke, orang bela ayam Belanda ke, bela ayam ke, bela kambing dah boleh masuk. Ini adalah kontak dia. Presiden kita Encik Muhammad Sabri Citra, Encik Basu Taiwan Sungai Petani, Bendahari. Kita ada ramai lagi. Ni mereka ni itu bersemangat nampak bermesyuarat di mana ni, hotel mana ni, tak tahu. Kemudian langkah ni bermula rasanya setahun lepas ke begitu. Langkah kulit bermulanya kita ada kursus, lepas itu kita menubuh pengasuhan. Jadi nak menjawab soalan tentang penyakit tu, ya ayam Belanda ada penyakit jantung. Mati mengejut. Selain daripada penyakit berjangkit, dia kalau terkejut-terkejut tu kan, dia terkejut-terkejut tu dia boleh dalam bahasa mudahnya penyakit jantung bengkak lah bahasa biasanya jantung dia bengkak. Dia sakit jantung terus ada. Jadi tuan-tuan yang berminat buku saya ni, dalam ni ada, kalau nak bolehlah dapatkan daripada saya. Bilangan tinggal sikit. Saya tak berani nak cetak banyak-banyak. Maklumlah sekarang orang tak membaca kan. Dia kalau ada masalah dia masuk dalam Facebook. Dia letak gambar, dia kata, ni sikit apa? Lepas tu macam-macam hadiah. Ada ya. Jadi memang ada 2-3 penyakit mati mengejut ni. Salah satunya yang secara fizikal bukan penyakit lah, dia jantung bengkak. Swollen heart, mati mengejut. Mati banyak begitu. Dan tabiat ayam Belanda ni dia terkejut-terkejut lah. Jadi kalau ada binatang buas masuk dia terkejut, dia akan macam yang saudari bagi soalan tadi, dia akan berbunyi masuk yang itu. So ada lagi soalan doktor. Soalan daripada Encik Muhammad Hisham Farid. Encik Hisham, kita bertanya, pasaran ayam Belanda ni masih kecil. Bagaimana nak
perluaskannya terutama melibatkan pasar raya yang nak pensijilan tertentu. Sedangkan untuk comply pada pensijilan itu memerlukan kos yang besar. Okey, Dr. Hisham Faris, thank you very much. Dr. Hisham ni, saya pernah consult dia lah pasal lain Belanda juga. Berapa lama, Dr. Hisham berapa, 2-3 bulan lepas Dr. Hisham di bahagian industri tenaga. Ya, kita sedarlah pada masa that's why kita belum lihat lagi satu production yang komersial untuk pergi kepada supermarket ni. Supermarket dia ada keperluan yang tertentu dan mengikut standard ataupun compliancy. Now kalau kita berbalik, kalau boleh unjuk balik slide yang belakang tadi yang kisah kejayaan Jabatan Veterina tu, kalau kita unjuk balik ke belakang slide tu ya. So kalau kita tengok pada masa tu, pada tahun 70-an tu, sistem akreditasi yang tak tertulis lah kena kira pada masa tu, iaitu kawalan penyakit pulerem. Ya, ini ya, penyakit pulerem, lepas lagi. Ini ya slide. Oh lagi. Program payung. Okey. Kawalan penyakit pulerem ni, ini ialah sistem akreditasi yang tak tertulis. Pada masa itu tak ada, masa itu perkataan SOP pun tak ada. Tahun 70-80 mana ada SOP. Yeah. Kawalan penyakit pulerem ni ialah test and call. Uji, kalau gagal ketepikan. Itulah maknanya kalau you lulus, mana akreditasi lulus, boleh go depan. Selepas itu ada seorang pegawai kita, dia telah membawa ada ni sistem amanan ladang ternakan, iaitu yang bertulis compliancy itu, kemudian sekarang dah maju kepada MyGap. So bila dah maju tu dia bertambah rigid. Sukar kalau ladang ternakan ni nak penuhi. Contohnya kalau dia bela 100 ekor, dia nak invest dalam perkara yang untuk compliancy itu memang dia tak mampu lah. Tapi untuk setakat ni kita rasa untuk pasaran apa ni? Pasar-pasar dan pasaran hari-hari atau pasar okena tu saya rasa boleh. Cuma kalaulah Perkhidmatan Veterina Dr. Hisham kalau Dr. Hisham kita bekerjasama dan kita mulai sekarang kita bergerak, kita melihat apakah minimum compliancy yang kita boleh buat supaya peternak ayam Belanda yang tertentu yang ada modal untuk invest dalam tu dia boleh akur kepada yang kita buat. Minimum lah, jangan strict-strictnya begitunya. Ya, insya-Allah. So itulah yang yang boleh dipikirkan. Tapi saya rasa ini cadangan yang menarik lah, sangat menarik. Eventually kita kena ada compliance. Ya. Ya. Doktor yang sama soalan dari Dr. Muhammad Hisham ini, dia kata I think this is dia punya suggestion. Dia kata contract farming boleh memacu ayam Belanda dengan lebih cepat. Persatuan boleh initiate. Saya rasa ini dia punya suggestion lah. Apa pendapat doktor? Ya, now pertama kita mesti mengakui lah persatuan baru lagi. Dan bila persatuan dia nak invest tu, dia belum ada kemampuan lagi lah. Dia belum tu. Dia masih lagi perlukan agensi membantu untuk buat contract farming. Even though kalau dah ada contract farming pun kena ada satu lagi langkah ke depan, iaitu produk dia tu. Ya. Produk dia, sebab ayam Belanda setakat ni bukan makanan hari-hari. So kita kena bekerjasama dengan bahagian industri makanan dan juga pengeluaran. Kita tak nak jadi macam macam Turki. Turki tu dia pengeluar kacang, alamat lupa, tapi kita sebut apa Dr. Fazia, kacang apa? Kacang pul? Hazelnut. Walnut. Walnut, okey. Walnut. Brazil mengeluar kacang walnut yang terbesar dunia pada masa itu, kemudian dia ada lambakan. Dia dapat menghasilkan produk yang bagus, lambakan dia. Jadi marketing dia terhad. Yang untung siapa tahu? Yang untung Switzerland, Holland. Dia buat apa? Dia buat coklat. Now Switzerland dan Holland ni dia cuma ada susu je. Dia tak ada koko, dia tak ada walnut. Tetapi bila dia jual produk tu dengan margin yang tinggi. Jadi kita kena fikir, kalau kita nak buat pengeluaran ni, kita kena fikir produknya tu dulu sebelum kita ni. Kalau tidak kan isu ni akan macam telur atau ayam lah. Mana dulu? Ayam ke telur? Ada market tak? Jadi orang tak nak pula kan. So kita kena betul-betul pasang strategi yang supaya dia boleh mampan. Ya, especially kalau kita buat di
orang kampung, dengan juga dengan petani-petani. Kalau yang skala besar ni sebenarnya kita tak ada data lah, Dr. Hisham. Kalau ada data ni, itulah saya ingat nak buat survey sekali lagi yang lebih menyeluruh. Kalau jabatan boleh bantu, kita buat national survey, kita tengok apa status sebenar ayam Belanda ni. Terima kasih, Dr. Hisham. Saya rasa walaupun persatuan masih baru, mungkin setahun baru kot, Doktor? Persatuan? Yes. Yang dah ada organisasi ni baru setahun, tapi yang dalam Facebook dah bertahun-tahun dah. So itulah kita nak cuba dapatkan lebih ramai lagi. Kita sebenarnya tak tahu. Macam kita dengar-dengar di Kelantan ada berapa orang bela ayam Belanda. Kita dengar-dengar lah, tapi ada seorang je respon. Dan saya pun underestimate, macam di Pahang tu ada yang bela 1,000. Ada bela 1,000. Ada yang bela 900 kan. Kita underestimate. Data tu kita dah dapatkan juga lah. So lepas ni kita akan usaha lah untuk dapatkan mereka. Kena banyak collaboration lah kot, ya. Kena banyak collaboration dengan Department of Veterinary mungkin, ya. So that orang lebih, industri ni boleh berkembang lah. Mungkin sebab orang tak tahu pun, ya juga kan, ayam Belanda tak berapa popular. Salah satunya. Bila kita ada dah networking, kita ada dah infrastructure to support the activities yang di persatuan tu, mungkin akan ramai lah boleh join kan. Lagi satu saya rasa kalau dari segi makan tu kita boleh promote lah kan. Sekarang ni makanan kalau kita viral aja semua orang pergi cari. Konsep viral. Betul. Kalau saya nampak ini peranan ni macam Madi, dia ada unit industri makanan dia kan. Madi pun boleh mainkan peranan di situ lah. Lebih kepada tadi tu culinary tempatan lah. Kita tengok kan sebagai orang kata diversify. Itik dengan ayam Belanda, betul. Tadi ayam Belanda. Dan Jabatan Perkhidmatan Veteriner pun saya tak ada komponen industri makanan tu. Bolehlah kita tengok buat promosi ni. Macam Maha biasanya dia orang ada buat promosi macam-macam. Ya, ada produk-produk baru Imam. Ya, banyak platform. Ya. Alright, saya rasa kita dah tak ada lagi soalan. So kita nak encourage yang mendengar hari ni, kalau nak join persatuan, kalau ada apa-apa soalan lagi yang masih nak ditanyakan, boleh terus contact doktor ataupun persatuan, terus join in. Mungkin banyak maklumat-maklumat lain yang akan boleh didapati. Apa yang kita buat di sini adalah hanya to promote, untuk raise the awareness supaya industri ayam Belanda kita boleh berkembang, ya. So thank you so much pagi ni pada semua yang telah join webinar kita pagi ni. Thank you to Dr. also. Semoga berjaya dalam mengembangkan Persatuan Ayam Belanda Malaysia. Walaupun saya sendiri ni tak pernah makan ayam Belanda. Ya, mungkin satu hari nanti bila di viral-viralkan tu dikata sedapnya ayam Belanda tu, kita pun nak merasa kan. So itu yang kita harapkan kepada industri ayam Belanda. Thank you again so much. Sebelum tu kita nak promote our next webinar session will be on the 13th of November, Friday, pukul 10, bertajuk Translating Circular Economy Strategy into Revenue oleh Dr. Suhaiza Hanim, dan the moderator is Dr. Ida. So please join us again on our next webinar. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih MPC kerana beri peluang ini. Terima kasih Dr. Fauzia dan juga rakan-rakan di sana. So terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi pihak Sustainability, kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Azri dan Dr. Fauzia dan juga attendees. Kita akan berjumpa pada 3 November insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Ya. Bye.